Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, kita berjumpa lagi dalam belajar bersama Cikgu Uzwa. Okey, jadi hari ini cikgu nak sambung terus pada topik kita iaitu bahagi perpuluhan. Okey. Jadi murid-murid boleh buka buku teks, muka surat 92 ya. Buku teks muka surat 92. Kita akan pergi teruskan kepada topik kita. Okey. Jadi bahagi perpuluhan. Okey, tengok di sini. Bahagi dia, konsep dia ada dua saja, teknik dia yang saya nak tunjukkan di sini. Okey, bahagi. Pertama sekali macam mana kita nak kenal bahagi. Okey. Iaitu contoh soalan ini dia kata berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas. Maksudnya sekarang ni dia nak tahu berapakah bilangan jus setiap gelas ini. Jadi dia bagi jumlah yang besar dan dia nak tahu jumlah yang kecil. Bilangan yang kecil. Jadi itu adalah bahagi. Jadi bahagikan dengan berapa bilangan gelas. Okey. Itu yang pertama. Jadi ini cara bahagi ni bahagi yang biasalah. Bahagi dia kata bahagi lazim. Dan untuk jawab bahagi ni yang pertama sekali ialah kamu kena tahu sifir. Yang mana sifir? Sifir adalah di sini. Ini adalah sifirnya. Okey, depan itu soalan, di belakang ini adalah sifir. Jadi sifir 5. Kamu boleh rujuk sifir 5 ataupun boleh hafal sifir 5. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua 2 kg kek dipotong kepada 8 bahagian yang sama besar. Maksudnya 2 kg. Okey, 2 kg kek. Ini jadi besar ni adalah 2 kg. Dipotong kepada 8 bahagian yang sama besar. Jadi dia nak tahu berapakah berat jisim bagi 1 kek ini. Okey, jadi 8. Jadi dipotong sama besar. Bila ada dua-dua ni, ini adalah bahagi. Okey, ingat bila ada dua-dua istilah tu, ini adalah bahagi. Jadi bahagi dia sama macam ni. Okey. Bahagi. Okey, bahagi nanti saya akan tunjukkan cara bahagi yang lain lah. Okey, dan kamu boleh pilih lah mana yang sesuai dengan kamu lah. Okey, yang ketiga dia kata 63.72 bahagi 9. Okey, apabila menulis jawapan sifar sebelum 7 boleh diabaikan. Okey, maksud dia depan ini. Nampak di depan ni? Apabila kita nak tulis jawapan, tengok jawapan dia. Kamu boleh lihat jawapan dia. Jawapan dia sifar dia tak ada. Sifar itu boleh diabaikan. Ini bahagi biasalah. Maksudnya kamu tengok ini adalah sifar 9. Perpuluhan ikut saja. Okey. Dia lebih senang daripada darab sikit buat perpuluhan ni sebab perpuluhan hanya naikkan ke atas saja. Perpuluhan naikkan ke atas saja. Okey. Letak perpuluhan selajur. Selajur ni maksudnya sebaris lah. Dia istilah dia lajur. Tapi biasa kita guna baris kan. Tegak ni, straight ni. Okey, ni maksud dia. Okey, kemudian kamu juga kalau ada QR code pada telefon kamu atau ayah kamu boleh imbas sini untuk nota lagi lah. Okey, boleh imbas kat sini. Okey, kita pergi kepada yang keempat. Okey, yang keempat ni dia guna dua cara. Okey, cara yang pertama, kenapa dia guna dua cara? Sebab dia bahagi 10. Okey, kalau kamu ingat semua yang sebelum ni, cikgu ada kongsi video tentang darab. Bila darab, kita akan gerakkan titik ke kanan ataupun ke belakang, tetapi bila bahagi kita akan gerak titik ke hadapan. Okey, ke hadapan ataupun ke kiri lah. Gerak titik. Jadi ada dua cara lah. Cara yang pertama cara bentuk lazim. Okey, cara bentuk lazim. Cara yang kedua ialah cara gerak titik. Tapi cikgu syorkan ialah kamu guna cara ini. Jadi untuk permulaan boleh. Untuk mula-mula. Tapi kalau kamu dah tahu cara, eloknya kamu guna macam ni lah. Okey, gerak titik. Berdasarkan bilangan sifar dia ni. Gerakkan titik dengan pernyataan murid ini beritahu. Gerakkan titik perpuluhan satu tempat ke kiri apabila membahagi 10 kerana hasil bahagi semakin kecil. Gerak ke kiri. Sebab bahagi dia nak ingatnya bila bahagi maksud dia kecil. Kecil. Okey, dia kecil. Dia bukan kurang dia kecil. Kalau tolak dia kurang. Kurang ini dia kecil. Okey, jadi jawapan di sini. Okey, kemudian kita tengok sini pula bahagi menyebabkan 100. Bila 100, kalau 10, 1 gerak titik ke kiri. Kalau 100, dia akan jadi 2. Okey, 2.
Kalau 1000, dia akan jadi 3. Okay, jadi kita tengok sini lah. Kita tengok sini. Macam mana kita nak dapat jawapan dia? Okay. Kalau bahagi 10, 2749 bagi 10, dia akan gerak satu titik. Okay, dia akan gerak satu titik di sini. Okay, kemudian kalau bagi 100, dia akan gerak 2 titik. Okay, kemudian kalau bahagi 1000, dia akan gerak kepada 3 titik. Jadi kamu akan dapat 2.749. Okey, boleh Okey, boleh. Kalau boleh kita teruskan kepada slide yang kedua. Okey, ini kepada uji diri. Kita nak uji diri kita. Okey, saya ambil soalan yang A dulu. Saya ambil soalan A. Macam mana kita nak buat? Ni saya nak tunjukkan cara dia. Okey. Cara lazim saya tak tunjuk sebab tadi kamu dah ada di slide yang pertama tadi. Okey, untuk cara yang lazim. Ini cara yang kita tunjuk adalah cara yang kedua cara yang kedua. Okey, jadi sama juga kita buat bahagi 5.4 bahagi 6. Okey, meter. Okey, jadi macam mana cara dia? Okey, yang pertama sekali ialah kamu bahagi satu-satu 6 ni guna sifir 6. 6 bahagi sifar dapat sifar. Kenapa dalam sifir 6 tak ada 5? Jadi kita ganti dengan sifar, kita tolakkan dia akan jadi 5. Okay, 5 ini, ini saya tukar warna sikit bagi dia nampak ada perbezaan dia. 5 ini kita naikkan dia ke atas. Okey, dia akan jadi 5 dengan 4, dia akan jadi 54. Okey, 54. Jadi, kemudian bila 54, 6 ada 6 dengan 9. Tapi sebelum tu, selepas letak 9, pastikan titik. Naikkan dia ke atas dulu. Supaya kamu takut lupa. Okay, jadi kamu dapat 54 di sini. Kamu tolakkan dia akan jadi sifar di sini. Jadi jawapan akhir dia letak di atas. Jadi kamu akan dapat jawapan akhir dia adalah sifar puluhan 9 meter. Okey, kita naikkan dia ke atas. Boleh kita naikkan di atas. Okey, yang kedua, kita ambil yang kedua adalah saya ambil soalan C. Okey, saya buat lagi sekali nak bagi kamu betul-betul faham. Okey, kita buat rumah dulu, rumah tak siap, kemudian kita masukkan nombor dulu. Okey, nombor dulu. Simbol kena ada, kemudian kita letakkan di sini. Okey, kemudian kita akan kiralah 4 dengan 6 dan sifar 4 tak ada 6, jadi yang hampir adalah 4. Kita tolakkan, dia akan dapat 2. Kemudian 2 ini kita naikkan dia ke atas. Sekejap, saya bagi jarak sikit. Untuk nak jawab ini, kamu kena jarakkan dia. Jarakkan supaya ada ruang lah. Kalau kamu buat sempit ni tadi, takut tak ada ruang. 4, 2, titik tengah ni. Okey, titik tengah. Okey, jadi 2 ini naikkan dia ke atas. Okey, naikkan dia atas. Kita letak simbol lain, warna lain, dia akan jadi 2. Jadi 20. Bila 20, kita tengok sini pula. Dia akan jadi sini 4 dengan 5. Dia akan dapat 20. Okey, tolakkan dia akan jadi sifar. Okey, bila sifar, kalau kamu naik sifar ke sini, okey, kamu naikkan dia, dia akan jadi sifar 4. Kalau sifar tak perlu naik. Minta maaf kalau sifar tak perlu naik lah sebab dah sifar. Naik pun sama je maksud dia. Okey, kalau sifar tak perlu naik, kamu terus jadi 4 dengan 4. Jadi 4 darab 1 dapat 4. Tolakkan dia akan jadi sifar. Macam biasa sifar tak perlu naik. Okey, bila sifar tak perlu naik, 4 dengan 2 tak ada. Jadi 4 gantikan dengan sifar. Akan jadi, kemudian tolakkan tinggal 2. Okey, ini jangan letak titik sebab ni perpuluhan. Okey, jadi kamu cuma wujudkan sifar di belakangnya. Sebab kita nak selesaikan dia. Okey, jadi 4 dengan 5 di sini. Kita tambah sikit. Okey, dia akan jadi sorry, minta maaf saya padam semula. Okey, dah sampai ada baki kat sini. 2 ini kamu naikkan dia ke atas.
atas, naikkan dia ke atas, letak 2 di sini. Kemudian kamu tambahkan sifar di belakang dia. Sebab kita nak selesaikan dia, kena tambahkan sifar di belakang. Kemudian baru kamu darabkan dengan 5. 4 darab 5. 4 darab 5, kamu akan dapat sini adalah 20. Bila tolakkan, dia akan jadi sifar. Okey, jadi ini kita nak letakkan dia punya titik dia di mana. Titik dia di mana? Titik ni sama tak berubah. Di sini. Jadi jawapan dia kamu akan dapat 15.105 liter. Okey. Kenapa buat macam tu? Sebab kita sampai 3 titik perpuluhan saja. Jadi kita 3 tempat perpuluhan. Jadi boleh. Jadi ini jawapan dia. Boleh faham? Okey. Yang seterusnya saya nak tunjuk cara yang ketiga. Tadi cara yang kedua, yang pertama. Cara yang ketiga, saya ambil satu nombor. Okey, saya ambil nombor yang, okey, ambil ni ya. Nombor E ya. Okey, yang E ni. Okey. Ini saya namakan dia sebagai potong, kaedah potong Jadi sifar perpuluhan sifar 36 bahagi 9. Okey, ni kaedah potong. Okey, bila kaedah potong, kena tengok betul-betul. Okey, jadi bila kaedah potong ni kita sama juga konsep dia, kita akan buat jarak sikit. Okey, sifar. Kemudian sifar 36. Buat macam tu. Jarak sikit, kemudian letak titik. Okey. Sekarang ni kita nak potong. Bila potong, saya guna warna lain lah, supaya kita boleh nampak. Okey. Bila potong, dalam sifar 9, sifar tak ada. Jadi kamu potong, gantikan dia dengan sifar. Kemudian 9 ini kamu tolakkan. 9 tolak sifar. Kamu akan dapat apa? Baki dia letak di sini. Okey, ini 9 tolak sifar. Okey, naik ke atas. Kemudian baki dia kamu akan dapat sini. Jadi dia akan jadi 90. Bila 90, 9, 10. Okey, bila dia jumpa macam ni, cara dia macam mana? Okey, jadi sifar je lah. Kamu tak ada masalah, boleh ganti dengan sifar. Kemudian sini pun sifar sebab dia sifar. Yang kita nak tengok sekarang ni 3. Okey, kita nak tengok 3. Okey, 9 dengan 3. Ada tak dalam sifar 9 3? Tak ada. Bila tak ada, kamu gantikan dengan sifar. Bila ganti dengan sifar, okey, jadi 3 ini akan tolakkan dengan sifar. 3 tolak sifar. Okey, 3 tolak sifar, kamu akan dapat baki dia, tulis di bawah ni, dia akan jadi 36. Okey, ni sifar Ni sifar atas ni tak ada Okey, kemudian 36, dia akan jadi 4. Bila 4, dia akan dapat 36 jugalah. 9 darab 4, 36. Dia akan jadi 36 tolak 36. Dia akan jadi sifar. Jadi bila dah habis sifar, dia akan jadi 1 di sini. Jadi jawapan dia kamu akan dapat sifar perpuluhan sifar 4. Okey. Itu cara. Okey, kita pergi kepada F. Kita tengok F Kita tengok D lah. D. Kita tengok D lah, saya ambil D. Okey, saya ulang sekali lagi. Untuk D, kita ambil D di sini. Kita letak di sini. Okey, D. Okey, 87 perpuluhan. Oh, minta maaf, saya jarakkan sikit. Saya terlupa untuk jarakkan. Kita jarakkan sikit. Dia akan jadi 88. Jarakkan 7.5. Okey. Kemudian bahagi dengan 7. Okey, kita guna pen lain lah supaya nak nampak. Okey, 7. 7 dengan 8. Dan sifar 7 letak 8. Tak ada, jadi kita gantikan dengan kita gantikan dengan sifar 7. Jadi 7 darab 1, kita buang 1, dapat 7. Jadi kita akan tolak
8, ni 8 8 ni kita bawa ke atas. 8 tolak 7. Kamu akan dapat nilai dia adalah 1. Jadi 1 itu kita letak di sini. Dia akan jadi 17. Okey, 17 apa? Ada situ 7. 7 darab 2. Jadi 2, 17 ingat 17. Ingat 17. 2, 7 darab 2, 14. Okey, jadi 17 ni kita naikkan di atas. 17. 7 darab 2, 14. Jadi 17 tolak 14, kamu akan dapat baki dia adalah 3. 3 buat turun bawah. Okey, 35. 35, 7 darab 5, 35. Ingat 35. 35 tolak 35. Kamu akan dapat nilai dia adalah sifar. Bila dah sifar, kita potong sini, dia akan dapat jawapan dia. Yang mana nak kita ambil? Kita ambil yang 1, kita ambil 2 dan kita ambil 5 sini. Jadi dah tertulis 1, 2, 5. Titik dia, nampak titik di sini. Jadi ini jawapan dia. Okey, jadi ada 3 cara bentuk lazim. Bentuk yang kedua, okey. Bentuk yang kedua di sini dan bentuk yang ketiga di sini. Boleh Okey, boleh kita teruskan kepada uji diri yang kedua, iaitu bahagi cepat. Ini kita nak bahagi 10, 100 dan 1000. Jadi maksud dia, kena gerakkan titik ke sebelah kiri ataupun ke hadapan berdasarkan bilangan sifar. Okey, ini 10. Kita buat cepat Ini 10. Bilangan sifar ni 1, dia akan jadi tolak 8, dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 7. Okey, yang B, gerak kanan kiri ke kiri. Okey, dia akan jadi sifar perpuluhan 8, 4. Okey, C, berapa kali nak kena gerak? 1 ke 2? 2. Sebab ada 2 sifar. Jadi 1, 2, dia akan jadi 6.532. Okey, yang D, berapa kali? 2 kali juga. 1, 2, dia akan jadi 453. E, berapa kali E? 3 kali. Jadi dia akan gerak 3 kali. Bermula dari sini. 1, 2, 3. Dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 9. Okey, yang ni sama juga 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan jadi sifar perpuluhan 873. Okey, boleh? Boleh, alhamdulillah. Boleh, kita terus kepada, jadi cikgu harap kamu faham Ingat bila bahagi, pergerakan dia adalah ke kiri ataupun ke hadapan. Okey. Kena ingat sebab apa? Sebab kita nak nilai dia kecil. Kalau kamu gerakkan dia ke belakang ataupun ke kanan, dia akan nilai dia makin besar. Jadi gerakkan titik ke kiri ikut bilangan sifar. Tapi jangan tanda pangkah. Okey. Jadi itu saja yang cikgu nak kongsi untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat belajar. Kalau tak faham, kamu boleh ulang lagi video ini ataupun boleh rujuk pada nota yang cikgu beri itu. Itu saja. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.